عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Tuan Haji Zainal Azim selaku pengerusi Qaryah Masjid Kapung Paya serta jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, barisan tuan-tuan guru, datuk-datuk muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Walaupun mikrofon meraung sikit mula ni, tapi insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita. Saya kira kita berhenti pada halaman 140 ya. Perenggan yang kedua. Ketahuilah. Ke perenggan pertama? Yang pertama. Baik. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu an, walakin as-sayf al-matruha yahtaju ila sa'id wala ibadata anfa'u laka min adh-dhikr li'annahu yumkinu ash-shaykh al-kabir wal-marid alladhi la yastati'u al-qiyam wal-ruku' was-sujud. Kentan Jadi kata Syekh rahimahullahu taala, namun pedang yang terhunus perlu kepada kekuatan lengan. Begitulah perumpamaan beribadah. Tuan-tuan, dalam ibadah, dan ibadah ni satu perkara yang mencakup maksud yang luas. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ya kan? Jadi kita nak jadikan kehidupan kita ni seluruhnya ibadah dengan memenuhi dua syarat. Apa syarat dia Allah sebut? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita dengan kematian dan kehidupan untuk Allah ukur, Allah tapis, Allah menilai siapakah di kalangan kalian ni yang paling ahsanu amala, yang paling elok. Bukan paling banyak, paling elok amalan dia. Quran tak sebut paling banyak, Quran sebut paling baik, paling elok. Apa ciri elok? Ada dua ciri tuan-tuan. Nak jadi ibadah dua ciri. Yang pertama, niat kena betul. Maknanya ikhlas. Itu syarat yang pertama lah. Walaupun kita masjid, solat, zikir, baca kitab, qasidah, infak, kalau niat tak betul, tak jadi ibadat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mesti mematuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat mesti betul, cara pun mesti betul. Itu jadi ibadah lah tu. Jadi ibadah tuan-tuan, pergi kenduri ke, ya, pergi pasar ke, apa pun kita buat tuan-tuan, kalau dua cara ni kena niat betul, dan dia jadi ibadah. Maka antara ibadah yang ditekankan di sini apa tuan-tuan? Tiada yang lebih bermanfaat bagimu selain daripada zikrullah. Okey.
Tapi tadi patutnya kena baca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Tuan-tuan sekarang duduk ni baca zikir tadi yang tertinggal. Baca masing-masing, baca sama-sama, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir maksud. Okey, jangan biasakan tinggal. Okey, kita baca zikir itu yang kita jangan tinggalkan. Lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas subuh ke, 5 waktu tu kita baca tasbih, takbir, tahmid. Dan zikir-zikir yang telah dilazimkan oleh imam-imam kita, itu kita ikut. Cuma mungkin tuan-tuan terlepas pandang zikir kita tu, nama aurat kita tu aurat apa? Wirid apa nama dia? Siapa ingat? Wirid tuan-tuan baca dengan imam tadi lah. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu panggil aurat apa? Siapa ingat? Al-Qushashiyah. Sebab penyusunnya itu nama Imam Ahmad Al-Qushashi, ulama Madinah. Sanad ni sampai ke Aceh, saya ingat. Aceh, kemudian bawa ke Malaysia, Nusantara. Jadi zikir yang tuan-tuan baca, yang kita lazimi sepanjang hidup kita, yang sampai ke Nusantara ni, nama auratnya aurat Al-Qushashiyah. Cuma dulu almarhum Tuan Guru Bosan Haji Yub ada kan, Datuk Marin Posan, lepas subuh, lepas isyak kena baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indallahi al islam qulillahumma malikal mulk. Itu almarhum Tuan Guru Marin memang tak tinggal, khususnya maghrib lah, sebab kita biasa ikut maghrib zikir dengan kuliah. Itu syahidallah memang Tuan Guru tak tinggal baca. Tuan-tuan itu tambahan lah, zikir tambahan. Kemudian kita pun alhamdulillah terdedah dengan tarikat Ahmadiyah. Kita ada tahlil khusus, apa, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Itu kita cuba kekalkan. Cuma saya tak galakkan, saya peribadi saya tak galakkan tuan-tuan baca tahlil 100 kali lepas sembahyang maghrib, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kecuali kalau confirm ustaz hari tu tak datang. Itu kita tahlil. Kalau ustaz ada kuliah maghrib, maka kita pendekkan zikir kita. Tapi jangan pendek tu, jangan tinggal lah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tu tak boleh tinggal. Itu kena baca. Yang tak dibaca hanya tahlil yang 100 kali, itu tak dibaca. Tuan-tuan jadi itu bentuk wirid kita. Kenapa panggil wirid? Wirid itu dah jadi sebati dengan kita. Zikir ini tuan-tuan on off. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Itu tak jadi wirid lagi. Wirid ini kalau dia kekal, kita jadi kelaziman kita. Bahkan tuan-tuan kalau tinggal wirid, tuan-tuan qada. Faham Imam Nawawi dia kata orang yang tertinggal wirid, dia qada wirid dia. Walaupun berwirid ini bukan wajib, wirid ini sunat, tapi dia kerana kita melazimi wirid tersebut, tuan-tuan melazimi qabliyah subuh, tertinggal qabliyah subuh tu tuan-tuan qada lah lepas subuh ke, lepas zuhur ke, sebelum zuhur ke, qada. Amalan sunat boleh diqada dengan syarat kita dah beres amalan yang wajib. Boleh. Okey, itu wirid zikir. Contoh kenapa tuan kekuatan zikir ini, orang tua, orang sakit, orang covid, orang kena kuarantin, tuan-tuan, dia mungkin ada peringkat kita ni tak boleh lagi semayang secara biasa, normal. Tak boleh qiyam dah, kita tak boleh berdiri. Kadang-kadang tak boleh nak rukuk, sakit pinggang. Kadang-kadang boleh semayang atas kerusi, tak boleh sujud atas lantai. Macam-macam penyakit kalau ada kan. Tetapi tuan-tuan, zikir dia tidak melibatkan pergerakan. Boleh? Zikir tak boleh tuan-tuan nak duduk. Cuma ada zikir dipanggil tamayul. Apa tamayul? Sahabat kalau zikir macam mana? Gerakan. Ini jangan tuan-tuan terjemahkan dengan tarian. Dia bukan menari. Saya modal saya ceramah kat Seremban, tuan-tuan, saya cakap saya di Kampung Payoh ni. Tuan Haji Zainal, kita sebut dulu kita dekat sini dengan Datuk dulu tutup lampu tak ada masalah zikir. Ingat Haji Zainal kan, kita tutup lampu pegang tangan lagi. Allah Hayyun, Allah Hayy, tak ada masalah. Baik sekali kat Masjid Sendayan Syekh Ahmad, terus kena tuduh Syiah ya. Syekh Zaki buat sekali tu viral, kena tuduh. Sebab pun tuan, sebab orang semakin jauh dengan tarikat.
Hari ni tuan-tuan, orang semakin jauh dengan tarikat, jadi nampak pelik sikit, tuduh sesat. Tapi kita dulu, kalau saya sekolah wandah tahun 80-an dulu kan, saya tak agak pelik sebab saya membesar dengan tarikat. Saya membesar dengan datuk saya, Haji Syahri, memang dengan zikir tarikat. Alhamdulillah kan tuan-tuan. Jadi itu zikir. Okey, zikir ni tak apa keadaan kita boleh zikir. Tuan-tuan, kita boleh zikir dalam keadaan qiyaman, berdiri. Tuan-tuan, qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, baring. Berjalan dalam kereta, goreng pisang, exercise. Semua itu boleh kita sambil dengan zikrullah. Jadi zikir ni amalan yang paling kita menyesal esok ialah kerana kita tak berzikir. Sebab semayang kena ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat, sempurna. Tapi untuk zikir tuan, dia tidak disyaratkan dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Memadailah kalau kita ingat Allah, nak gerakkan jari kita. Tuan-tuan baca Imam Khalid bin Mi'dan, yang seharian dia tidak akan kurang zikir 12,000 kali. Berapa kali tuan? 12,000 kali. Ini kira sikit dah tu. Dan menariknya, beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid ni tuan-tuan, selepas kematian dia seorang tabi'in, ketika mandikan jenazah dia, tangan dia masih mengiru zikir lagi. Dah mati dah ni, dah meninggal, tangannya masih bergerak menghitung zikir. Ni karamah Sayyidina Khalid bin Mi'dan. Ini ahli zikir, dia cerita dia lain, polik cerita-cerita karamah orang ahli zikir tuan-tuan. Maka sebab itu dibandingkan tuan-tuan dalam contoh ini, iaitu zikir ni satu perkara yang insya-Allah lepas mayang kita dah ada wirid kita. Nanti tuan-tuan disiplinkan Ya Latif. Tuan-tuan biasakan baca Asmaul Husna. Tuan-tuan tambah beberapa zikir tarikat ataupun tidak tarikat pun tak apa. Mana-mana sanad yang para habaib bagi pada kita, mana yang Marin Ustaz Hashim bagi, mana yang Datuk Ismail Kamus bagi, mana yang Datuk Harundin bagi, tuan-tuan terima tu, tuan-tuan amalkan. Tak jadi masalah, ya. Itu sebagian zikir. Tapi kalau nak lagi cantik, berbai'ah, ambil tarikat betul-betul, itu lagi cantik. Baik. Qala al-ulama wal hukama humul adillah. Tajuk dia kata, ketahuilah bahawa para ulama dan hukama memperkenalkan cara untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tuan? Wasilah kita, jalan kita nak kena Tuhan, jalan kita nak kena Nabi SAW mesti dengan jalan pintu guru, ada syekh. Okey, kalau kita pandai-pandai sendiri-sendiri adjust, kita buat tarikat sendirilah, kata-kata, dan tak berkonan lah tarikat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dia buat tarikat Yah je lah, tarikat sendiri. Dan pernah tuan-tuan sekali kami mesyuarat fatwa, ada satu tarikat tu namanya Tarikat Asia Pasifik. Nama tarikat tu Asia Pasifik. Lagi kelakar nama dia kan. Tak ada apa, tanya kat dia pembentang, kata apa, kenapa nama Asia. Dia punya operasi dekat Felda. Operasi tarikat tu dekat Felda, nama Asia Pasifik. Saya kata kenapa nama Asia Pasifik? Dia kata yalah, kita nak bergerak ke peringkat Asia. Tapi cek-cek sanad tak ada. Semak sanad tak ada, jadi tak boleh daftar sebagai satu tarikat. Jadi syarat dah sanad dia sampai pada guru ke tidak. Sebab tuan-tuan, dengan sanad inilah lahirnya keberkatan dalam beramal. Apa sandaran kita? Siapa guru kita? Jadi akan ditanya guru kita siapa? Maka itulah guru kita, ulama ini tuan-tuan, dia bawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama lah yang mengajar kita macam mana sembahyang. Ulama lah ajar kita apa nisab zakat. Ulama lah mengajar kita apa cara nak tawaf. Ulama lah mengajar kita adab dan akhlak. Ulama mengajar kita kaedah dan cara berzikir dan berwirid. Jadi mereka ni tuan tak boleh kita kesampingkan. Tak boleh buat cara sendiri. Walaupun tuan-tuan ni paling pandai kat Kampung Payung ni, tuan-tuan memang best student ke, anugerah dekan ke apa ke, tak boleh buat cara sendiri, mesti ikut jalan ustaz. Kena ada mentor, mursyid, pembimbing yang memimpin tangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, jadi kat situ apa? Spesialis, pengkhususan. Quran sebab apa? Fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kan tayar bocor, enjin rosak, pandai pula kita cari komen. Kan? Ada masalah immigration, pandai pula kita cari orang immigration. Ada apa-apa isu dunia tuan-tuan, pandai pula kita cari pakar yang berkaitan. Kenapa dalam bab agama ni kita nak memandai-mandai pula?
Hormatilah kepakaran dalam beragama ni tuan-tuan. Dalam masalah hukum hakam agama ni lagi benda tu kena specialist, mesti tuan-tuan eksklusif, yang tahu je boleh cakap. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Kan Allah kata dalam Quran, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Kalau kau nak kenal Tuhan, mengaji sifat 20, nak ibadah, nak bersuluk, nak bertawassul, kau mesti tanya orang yang khabir. Khabir ni siapa? Yang pakar, orang ahli zikir yang tahu. Tuan-tuan, jadi kita kalau bab dunia, kenapa kita pandai cari bidang berkenaan, tapi bab akhirat kita kata kita pandai? Tak boleh. Bab akhirat, bab agama tuan-tuan, kena melalui jalan guru. Baru sampai kita dengan Nabi SAW, baru sampai kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, pernahkah kamu dapati hamba yang baru dibeli? Kan kitab ni suka bagi contoh kan. Maka kata Imam Ibn Athaillah radhiyallahu an, kau nampak tak lelong 5 dirham, 5.1 dirham, kata si Sudin tu. 6 dirham, 6.1, dia 0.1 dia tambahkan, tak nak banyak. Kesudah dia dapat juga Sarimah tu kan. Boli tuan-tuan, hamba kalau baru boli, dia tak boleh terus jadi ketua khadam. Syekh kata di sini tuan, dia tak boleh tiba-tiba boli kat pasar tuan-tuan, lelong, terus dia jadi ketua Suruhanjaya, ketua, dia jadi KSN ke SUK ke, tak boleh. Dia mesti ikut proses, ada sesi latihan kursus dulu. Kata Syekh di sini, tidak, kalau baru boli dia tak boleh khidmat dengan raja tu weh. Dia ada sesi latihan, bagi dia 2-3 bulan dulu, tengok macam mana dia susun air, macam mana dibancuh air, dia punya susunan kuih tu kono ke tak kono. Latih dulu, didik dulu dengan akhlak dan adab, sampai dah faham bona SOP, prosedur, protokol dalam istana, barulah dia layak duduk berkhidmat terus dengan tuanku, dengan sultan. Tuan-tuan jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita secara bersendiri kita pun baca buku. Baca buku, hafal Allahumma antas salam wa minkas salam. Hafal doa lah ni. Hafal doa Covid tadi yang imam baca. Doa kunut kita cuba hafal, boleh, memang kita kena hafal. Tapi untuk tasmik doa tu mesti semak dengan imam. Kena tasmik. Betul tak saya baca ni ustaz? Tasmik. Jadi kita tak ada dengan kita sendiri, kita pun aku dah jumpa kitab dah ni, aku nak buat zikir sendiri, aku dah tak nak pergi masjid dah lepas ni, tak nak belajar kitab dah lepas ni, tak ada kuliah-kuliah takmir dah, aku nak zikir pun sini, nak suluk kat rumah, dia tak nak keluar. Tak jadi tuan-tuan, dia tak boleh jadi. Untuk berinteraksi dengan makhluk pun tuan-tuan, kita ada sesi latihan riyadhah nama dia. Untuk kita beramal dengan Allah, mesti ada guru yang memimpin kita, menyuluh kita, membetulkan kita kalau kita silap dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kan? Jadi itu penting guru. Istilahnya suhbah, berdamping dengan guru. Suhbatus salihin. Orang Melayu kita dia pandai di sudut apa tuan? Bab berkatnya apa? Makan dengan ustaz. Duduk sebelah ustaz, makan sebelah ustaz. Itu berkat. Bab makan dia bantai berkat. Bab mengaji dia tak datang. Ini tak boleh pakai juga tuan-tuan. Ya, kita mengaji pun dengan guru. Kalau dapat khidmat guru, berdamping dengan guru, ini bagus. Kita sentiasa dekat dengan guru kita tuan-tuan. Baik, qala, begitulah para wali. Para wali, para ulama, para habaib tuan-tuan, menjadikan penuntut baru sebagai sahabat, sehingga membawa kepada kenaikan martabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syekh kita, dia kena kita punya potensi tuan-tuan. Dia tahu yang ni pemalih, ni dalam kuliah asyik lolap yo, ni khutbah tak pernah jago dah 20 tahun. Guru kita tuan-tuan sebenarnya dia tahu siapa dia kita. Itu antara karamah mursyid. Ya, dia tahu ragam kita ni, dia tahu. Walaupun kita depan berlakon bukan main tawabuk lagi, cium bukan sini tangan guru tu, belakang depan belakang cium 3 kali, 3 round cium. Guru tahu kau temerang ke. Kau berlakon yang lebih ni. Tuan-tuan, jangan kata syekh tu tak tahu. Dia tahu apa ragam kita tuan-tuan. Walaupun tak depan kita, walaupun PJJ, program jarak jauh, walaupun guru tak bersama kita tuan-tuan, dia tetap memantau ruh guru dengan ruh murid itu tuan-tuan. Sebenarnya dia bercantum. Ini kalau kita faham tentang konsep tarikat lah. Kalau kita mengaji tarikat, kita faham tuan-tuan, segala yang bergerak itu berlaku tu dengan izin guru kita.
kita tak akan memandai-mandai menambah wirid, mengurang zikir, masuk kepada majlis tarikat yang bukan tarikat kita tak akan memandai-mandai melainkan dengan izin guru. Ini dalam sikit dalam perbahasan tarikat. Tuan-tuan kan, jadi wali begitulah. Dia dididik kita. Kalau kita junior, walaupun umur 70, tapi kalau baru start belajar, junior lah kan. Walaupun kita dah umur banyak, dah makan pencen 20 tahun tuan-tuan, tapi kalau kita baru start, maka kita dah anggap baru. Maka Syekh akan betulkan keadaan kita tuan-tuan. Contoh, dia bagi contoh lagi, perenang kan, budak kecil, kanak-kanak baru start belajar berenang, takkanlah jurulatih tu dia campak budak tu pergi ke Teluk Komang lah, kau campak apa pandai lah kau bagi, mampu lah budak tu tuan-tuan, matilah dia mesti main kolam yang paras pinggang dulu. Kalau kolam lah kan, kalau nak laut dia mesti main tepi-tepi dulu. Kau berlatih sini berenang, cara nak apung diri kau, apalah teknik lah. Syekh begitulah tuan-tuan. Dia tak ada kata kau malam ni 20 rakaat tahajud, kau ambil amalannya suluk 40 hari. Itu kalau Naqsyabandi dia straight sikit. Siapa ambil tarikat Naqsyabandiyah, dia agak macam jenis saya pemalih beramal tuan-tuan, susah sikit lah nak Naqsyabandi ni. Dia suluk dia tu 3 hari. Kalau tak betul kena ulang balik, kena start daripada 1 balik amalan dia, puasa sunat dia, bab pemakanan dia. Naqsyabandi dia lebih straight. Amalan yang antara yang sonang tuan-tuan, Ahmadiyah. Tarikat-tarikat yang agak ringan lah amalan dia tuan-tuan, tarikat Ahmadiyah ringan sikit. Tapi tarikat-tarikat yang lain, Masya Allah Tabarakallah, ada yang agak, contoh yang saya bagi tadi di Lengging. Tuan-tuan baca sejarah Lengging, tuan-tuan baca sejarah Mantin, pantai itu, pantai jalan pantai Jolobu yang tak ada laut tu, dia tahun 1902 tarikat Naqsyabandi dah masuk situ dah. Naqsyabandi masuk awal 2 tahun daripada Linggi, Syekh Sa'id Linggi. Alhamdulillah perkembangan yang sihat lah untuk Darul Khusus ini kan. Tapi tuan-tuan nak cerita Naqsyabandi, dia ada suluk dia. Ahmadiyah tuan-tuan, dia agak ringan sedikit. Tetapi semua tarikat itu, Syekh tak akan bagi kita amalan yang berat-berat, melainkan dia akan pimpin kita satu persatu. Baca yang ini dulu, dah lancar esok dan tambah lagi, dah okey esok dan tambah lagi. Ini tuan-tuan cara guru mengajar, seperti mana seorang jurulatih renang mengajar budak yang berenang. Dah pakar esok, dia campak ke tengah-tengah laut tu, pandai-pandai kau. Sebab budak tu memang dah pandai berenang. Okey, esok kita dah mahir, kita dah tahu tuan-tuan bagaimana beramal, maka Syekh kata okey, kau boleh bawa sendiri, silakan. Kau nak macam mana kau boleh teruskan diri kau, tetapi yang pentingnya kau bagi sedikit laporan lah apa perkembangan diri kau. Itu je kalau kita dah senior dalam beramal. Boleh tuan-tuan? Selesai yang itu. Awasilah dirimu daripada beriktikad bahawa tidak mungkin bertawassul dengan nabi, wali dan orang soleh. Okay, kita pindah tuan-tuan tajuk tawassul. Okey, dan kita tuan-tuan orang tasawuf ni tuan, dia tak boleh pisah dengan tawassul. Apa tawassul tuan-tuan? Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran sebut, wahai orang beriman, kalau saya gantikan ayat dalam khutbah ittaqullaha haqqa tuqatih, saya gantikan dengan ayat ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, pun memadai. Kenapa? Ada kalimah takwa. Faham tuan-tuan? Dalam Quran ada 70 kalimah takwa. Okey, dan antara rukun khutbah kita mesti ada kalimah takwa. Quran sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah ataupun bertawassullah. Apa tawassul tuan-tuan? Tawassul bermaksud memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, perantaraan makhluk. Tawassul kita, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, itu tawassul. Wahai Tuhan, dengan kemuliaan Nabi SAW, bertawassul. Tawassul dengan apa?
Bukan Nabi dengan tompek pun boleh. Ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabb Makkah wa Safa. Wahai Tuhan yang mencipta Mekah, Tuhan yang mencipta Safa Marwah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bi Muhammadin. Tawassul. Tawassul kenapa? Ampunkan dosa kami ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, tuan-tuan, tawassul dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi, tuan-tuan, sebelum bangkit Nabi kita SAW, belum lahir Nabi ni, dia pergi perang, tawassul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman yang bakal dibangkitkan nanti, bagi kami kemenangan. Mereka bertawassul dengan Nabi, mereka menang. Itu tawassul. Tuan-tuan, jadi tawassul, tuan-tuan, kita jadikan amal soleh kita jadikan Nabi dan orang soleh, para wali, tuan-tuan, untuk kita bertawassul, wasilah kita agar dikabulkan hajat kita. Itu maksud tawassul. Yang haji tasawuf, itu Wahhabi. Ya, Wahhabi semua syirik. Dia khabar kita pergi sembah kubur, kan? Kalau kita pergi ke Linggi, dia khabar kita sembah Syekh Jamaluddin. Kita pergi ke Somban, dia khabar kita sembah Syekh Said Linggi. Tak, kita tak sembah kubur. Kita bertawassul dengan kemuliaan ahli kubur tersebut. Tuan-tuan, kan? Bertawassul dengan ahli Badar, itu namanya bertawassul, tuan-tuan. Jangan pula, tuan-tuan, ada di kalangan kita ni yang salah faham, mengatakan tawassul tak boleh. Kita boleh tawassul dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Isa, dengan Nabi-Nabi terdahulu. Tuan-tuan, kita boleh tawassul dengan Nabi, dengan wali. Ya Allah, dengan kemuliaan Uwais Al-Qarani. Siapa Uwais? Uwais ni, tuan-tuan, saya baca di Masjid Taqwa, kitab Imam Haddad, Da'wah Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Uwais ini, tuan-tuan, orang pergi kutip sampah, gembala kambing, gembala unta, 4 saudara dia, khabar dia gila, berebut makanan dengan anjing. Tapi Uwais, tuan-tuan, bukan sebarang Uwais. Uwais ini Nabi posan kepada Sayyidina Umar, Nabi posan kepada Sayyidina Ali, kau pergi cari Uwais. Uwais bukan sahabat. Uwais bukan sahabat Nabi, sebab dia tak jumpa Nabi. Uwais tabi'in, tuan-tuan. Tetapi nak cerita Uwais, tuan-tuan, Sayyidina Umar cari dia 10 tahun tak jumpa, sebab dia orang Yaman. Qaran itu, Qarani, Uwaisul Qarani. Qaran itu negeri, sebuah kampung di Yaman. Okey, Uwais 10 tahun Sayyidina Umar cari tak jumpa. Setahun sebelum wafatnya Sayyidina Umar, sebelum dia ditikam ketika solat subuh, maka dia buat pengumuman di Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan pernah dengar Jabal Abi Qubais? Antara 10 ataupun 15 tempat mustajab doa di Mekah itu. Tempat Nabi Allah Ibrahim menyeru kita pergi haji. Jabal Abi Qubais sekarang jadi apa? Bilik VVIP, tetamu diraja. Zaman Malik Fahad dulu, mungkin tahun 80-an, ada banner dekat Jabal Abi Qubais sebelah Safa Marwah itu. Itulah lebih kurang lokasi Jabal Abi Qubais, tuan-tuan. Naik Sayyidina Umar atas bukit tu, dia kata, ada tak sini orang Qaran? Ada tak sini namanya Uwais? Katalah seorang jemaah haji ketika musim haji itu, kata pakcik tu dah tua, bongkok, janggut dia panjang. Tuan, saya Khalifah Amirul Mukminin, kenapa nak cari Uwais? Dia gila. Anak buah saya tu, tapi saya pun tak mengaku anak buah. Kalau kaya, anak buah. Kalau miskin, tak mengaku saudara lah. Musim durian, geng. Musim tak durian, tak geng. Kan, tuan-tuan, kan? Ini kita lah, ada kepentingan. Jadi pak saudara ni ada ketika musim haji tu, tapi dia kata, Khalifah nak cik buat apa dengan Uwais tu? Anak saudara saya tu, tapi dia gila. Berebut, tuan-tuan, dengan anjing nak ambil makanan tempat sampah. Uwais kata kat anjing tu, kalau kau jangan nak menyalak kat sini, kata. Kau kalau den esok, kata Uwais, kalau den lopeh titian sirat, den lebih mulia daripada kau. Tapi kalau den sangkut esok masuk neraka, kau anjing lebih mulia daripada den. Itu perkataan Uwaisul Qarani radhiyallahu an. Uwais, tuan-tuan, sikit lagi ketika mana kita esok semua insya-Allah masuk syurga, masuklah masing-masing ke dalam syurga, tapi Uwais ditahan.
Wais, qif, tunggu. Wais, sila beri syafaat kepada sebanyak bilangan qabilah. Tuan-tuan, 2 qabilah besar. Tuan-tuan yang berada di tanah Arab, tuan-tuan, 2 qabilah besar, kau bagi syafaat sebanyak bilangan itu. Maka tuan-tuan, saya kata malam tawassul kita boleh tawassul dengan Uwaisul Qarani radhiyallahu an. Mungkin sahaja kita dapat satu kota syafaat esok di hari kiamat dengan kota peruntukan Uwaisul Qarani radhiyallahu anhu arda. Sebab itu tuan-tuan, bab tawassul kena clear betul-betul. Orang tarikat, kita tawassul dengan guru-guru kita. Faham? Tuan-tuan jangan malu tawassul dengan almarhum Tuan Guru Datuk Abah Sijang. Jangan malu-malu nak tawassul dengan Syekh Murtada. Jangan nak malu-malu tawassul dengan Syekh Faiz. Jangan segan-segan tuan-tuan, sebab mereka ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun selepas kematian mereka, ya, orang-orang soleh. Tuan-tuan, kerana mereka adalah wasilah yang Allah jadikan. Ya, setiap karamah bagi wali adalah sebagai penyaksian dengan kebenaran Nabi. Apa makna tuan? Ada satu kaedah disebut kullu mu'jizatin li nabiyyin yajuzu an takuna karamatan li wali. Semua mukjizat Nabi boleh mengalir kepada wali dalam bentuk karamah. Kalau kita nak sebut cerita bab karamah ni banyak lah tuan-tuan kan. Ya, tak sempatlah kita nak bincang. Cuma mungkin tuan-tuan, karamah-karamah yang begitu banyak tuan-tuan dalam Quran, Sayyidah Maryam, dalam Quran Ashabul Ukhdud, dalam Quran Ashabul Kahfi, itu semua karamah lah tu. Okey? Itu karamah tuan-tuan, jangan kita nafikan karamah wali tersebut. Dan dikata apa? Kerananya berlaku perkara yang menyalahi adat. Jadi karamah ni apa? Benda yang mencari adat, khariqun lil adah. Imam Suyuti jalan 27 langkah daripada Mesir sampai ke Mekah musim haji. Habis musim haji nak balik ke kampung balik semula, tutup mata pojam mata 27 langkah sampai ke Mekah balik. Itu cerita Imam Suyuti. Sidi Ahmad Ar-Rifai di maqam Nabi SAW tuan-tuan, Sidi Ahmad Ar-Rifai zaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai ke maqam Nabi SAW, tawassul, selawat, tuan-tuan, dihulurkan tangannya ke maqam Nabi SAW dengan harapan Nabi menyambut. Nabi keluarkan tangan di itu, bersalaman, berjabat tangan dengan Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai. Ini karamah-karamah tuan-tuan, memang kita sebut khariqun lil adah, mencari adat. Seperti mana mukjizat. Beza mukjizat untuk Nabi, karamah untuk wali. Tuan-tuan jalan atas air, terbang, berita ghaib. Ini tuan-tuan karamah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Cerita di Maghribi. Ni keluarga di Tanjah, sebuah tempat di Maghribi. Keluarga Sadah Rumariyah nama dia. Anak beranak diorang ni tuan-tuan memang keturunan orang alim besar. Bidang tarikat, tasawuf, bidang hadis, bidang fiqh, tafsir, memang ditapau semua bidang zaman inilah. Tahun 60-an, 70-an tuan-tuan, keluarga yang paling berwibawa di Maghribi sana, di Tanjah nama tempatnya tuan, keluarga Sadah Rumariyah. Cerita Sidi Ahmad Al-Ghumari. Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari tuan-tuan, dia bertemu dengan seorang wali majzub. Majzub ni apa tuan-tuan? Jazbah. Jazbah ni apa? Kadang-kadang Allah, katakan. Kadang-kadang dia buat benda pelik-pelik sikit. Kadang-kadang tuan-tuan dia menjoget dia. Ini jazbah. Seorang wali majzub di Maghribi zaman itu namanya Sayyidi Ahmad tuan-tuan Al-Arusi nama dia. Maka Syekh Ahmad Ghumari ni tuan-tuan, dia dapat jumpa wali ni, wali yang majzub ni tuan, dia nak bagi kepada wali tu 8 dinar, 8 dirham. Dia rabur poket dia nak sedekah lah kat Syekh lah. Lepas balikkan dia nak sedekah. Ni ada majlis zikir ni, duduk sebelah Syekh Ahmad Al-Arusi. Kang saya nak bagi. Tapi dalam hati Sidi Ahmad Ghumari ni fikir, dia wali, dia majzub, mana pandai makan tom yam, mana pandai makan sate, mana roti shopping, tak payahlah bagi, simpan lah. Dah gabung poket nanti dia dah kira dah. Maka wali ni kata apa? Dah niat, mana boleh batalkan niat, berilah hadiah tu. Dia dah sound. Member sebelah dah mengelabah tuan. Beri jugalah 8 dinar tadi. Ketika majlis berlangsung, ni dua dialog antara ulama syariat dengan ulama hakikat.
Sidi Ahmad Al-Ghumari berfikir, anak buah dia tadi tak sihat lah di kampung, dia risau. Apalah khabar tu masuk KPJ ke Columbia ke mana ke Hospital Sunggala ke. Fikir dalam majlis ni. Dalam majlis memikirkan tentang apakah keadaan kesihatan anak saudara dia. Maka Sidi Ahmad Al-Arusi yang sebelah ni dia kata, tak risau dah, anak buah kau sihat. Ini apa tuan-tuan, apa maknanya? Ini khatarat, lintasan-lintasan hati yang Allah berikan kepada para awliya. Maka sebab tu kita jangan buat act kita pula depan-depan orang soleh, depan-depan ulama, depan-depan wali ni kita jangan buat kita handal lah. Okay, tuan-tuan ni sebab dia membaca gerakan hati kita. Tuan-tuan ni hanya kepada mereka dikurniakan kelebihan dan karamah-karamah tersebut. Qala, terus tuan-tuan. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili 142 ya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Tuan-tuan, siapa beliau Imam Abul Hasan? Dialah yang mengasaskan tarikat Asy-Syadziliyah. Dan saya dah sebut tuan-tuan, kita Ahmadiyah ni tuan, usul kita, asal usul kita juga Syadziliyah. Sebab Sidi Ahmad bin Idris tuan-tuan, pengasas tarikat Ahmadiyah, mengaji dengan orang tarikat Syadziliyah. Faham tuan-tuan? Jadi kita ni esok akhirnya semua tarikat tu sebenarnya satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Ini Sidi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Apa kata beliau? Timbanglah dirimu dan ukurlah dirimu dengan apa? Dengan solat. Ini orang tarikat cakap ni. Pengasas kepada tarikat Asy-Syadziliyah tuan-tuan. Sebab itu ulama nasihatkan kita, kalau nak mengaji kitab tasawuf, kita ada dua metod tuan-tuan. Satu, kitab-kitab Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, murid-murid dia, antaranya Hikam. Okey, antaranya yang kita baca malam ni Tajul Arus tuan-tuan. Ini semua Syadziliyah ni kita baca ni, tarikat Syadziliyah. Ada metod tarikat Syadziliyah, ada metod tuan-tuan tarikat cara Al-Ghazaliyah, Imam Ghazali. Mana kitab yang kita kena mengaji dulu tuan-tuan? Jawapan dia, sebaiknya kalau nak mengaji tasawuf, mulakan dengan Al-Ghazaliyah dulu. Mulakan bacaan kitab Ihya, kitab Bidayatul Hidayah. Mulakan dengan tulisan karya Imam Ghazali, itu lagi cantik. Dah settle kitab Imam Ghazali, baru kita pindah kitab Imam Asy-Syadzili. Nampak tuan-tuan? Sebab Syadziliyah ni penulisan dia banyak kepada ilmu-ilmu zauqiyat, perasaan-perasaan dalaman. Lagi susah nak cerita lah benda pengalaman kerohanian. Tapi kalau Ihya ataupun kitab-kitab yang bawah sedikit tuan-tuan, maka dia lebih senang untuk kita faham. Boleh tuan-tuan? Maka itu bezanya Asy-Syadziliyah dengan Al-Ghazaliyah. Okey, apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Timbanglah dirimu dan ukurlah dirimu dengan solat. Jadi segala-galanya dengan solat lah. Oh, saya tarikat ustaz, saya kuat zikir, pergi semayang ambil, tak jadi. Saya orang tarikat tapi kurang berjemaah, pun tak cukup, tak lengkap. Saya tarikat tapi gaduh dengan jiran, pun tak betul tu dah. Tarikat tuan-tuan, asal kita nak timbang tarikat itu, diri kita, nilai kita di sisi Allah, tengok solat. Nampak tuan-tuan? Jangan kata pula orang mengaji tasawuf, jangan kata pula kita yang belajar tarikat ni meninggalkan syariat. Tidak. Tarikat itu ialah beramal dengan syariat. Kita azan dululah, kan? Kita azan dulu, akan kita sambung sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah.
اللهم ربنا إنك لا تخلف الميعاد ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. Tuan-tuan izinkan kita tambah sedikit masa 15 minit ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Imam Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu an, kita kena timbang, kita kena cek diri kita, ukuran kita di sisi Allah ialah dengan solat yang kita laksanakan. Maksudnya kalau solat kita beres, alhamdulillah. Tapi kalau solat kita belum khusyuk lagi, na'udzubillah, masalah lah maknanya kan. Kalau jika selesai segala bahagian atau habuan, maka ketahuilah bahawa kamu orang yang bahagia. Maksudnya kalau cukup solat kita, alhamdulillah, ya, fardunya, dan kita dah mula menghayati kelazatan bermunajat, khusyuk, maka itu bahagia. Kalau tidak, hendaklah kamu menangisi dirimu. Sehinggalah tuan-tuan, Sayyidina Salmanul Farisi dia bagi contoh bab solat ni tuan, dia timbangan, umpama timbangan. Kalau kita sempurnakan timbangan itu cukup 2 kilo, 2 kilo lah, 4 kilo, 4 kilo, kita cukupkan sukatan itu, khusyuknya, adabnya, hayatnya, abadnya, maka kita orang yang bahagia. Sebaliknya tuan-tuan, kalau kita kurangkan timbangan, apa risiko orang yang kurangkan timbangan tuan-tuan? Orang dah bayar kita harga sekilo, kita tak cukup sekilo, kita timbang setengah kilo je. Apa hukumnya? Quran sebut celaka. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang meringankan timbangan. Celaka tuan-tuan. Dalam Quran ada 2 celaka Allah sebut. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Nampak kan?
Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Kata Sayyidina Salmanul Farisi, maknanya kau tahulah apa musibah, apa bala yang menimpa bagi orang yang mengurangkan timbangan dia. Kau tahulah apa musibah dan bala yang menimpa bagi orang yang tak cukup solatnya. Itu dalam bab solat, tuan-tuan. Ya, jika kamu menggerakkan kakimu ke masjid, kalau tak ke masjid, ketika sejadah lah di bilik di rumah kita tu, kita seret kaki kita tak nak semayang, malas, kita paksa, tuan-tuan. Itu tanda, tuan-tuan, kita ingin bertemu dengan kekasih kita. Kita rindu untuk bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita borek, lengah-lengah, tangguh-tangguh, last minute, part time semayang, itu tanda kita tak suka Allah, dan Allah pun menyampahkan kita. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud dia, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kan? Jadi orang yang solat tak adalah menipu timbang tadi tau. Orang solat, tuan-tuan, dalam apa kerja pun dia akan amanah. Orang solat, tuan-tuan, apa adab dan akhlak dia akan patuhi dan penuhi. Itu orang solat. Kan? Mencegah dia daripada sebarang perbuatan keji dan mungkar. Qala, sesiapa yang berkehendak untuk mengetahui hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta melihat keadaannya bersama Allah taala, hendaklah dia melihat kepada solat. Jadi balik kepada solat. Saya dengar satu YouTube Wahabi Indonesia ni. Dia belasahlah, mana ada tarikat, mana ada hakikat, mana ada makrifat, pisah-pisahkan. Tuan-tuan, kita kata tuan, tarikat itu ialah beramal dengan syariat. Kan? Kita kata, tuan-tuan, tarikat, hakikat dan syariat itu, la ilaha illallah itu hakikat, Muhammadur Rasulullah itu ialah syariat. Tuan-tuan, kita senang nak faham mana yang kapal, mana yang laut, mana yang permata. Kalau kita mengajilah. Tuan-tuan, jadi kita tak ada masalah dari sudut pembahagian penjenamaan nama. Ada namanya, step yang pertama syariat. Lepas tu kita nak sampai kepada Allah Ta'ala, mesti jalan tarikat. Dengan tarikat kita sampai kepada hakikat, dan kemuncaknya, tuan-tuan, kita dapat ma'rifatullah. Kan? Macam tu kita belajar. Jadi kita bertarikat, kita berhakikat, kita bermakrifat, tidak meninggalkan syariat. Buktinya malam ni kita jumpa, tuan-tuan, kita jawab kepada orang yang tak berkenan, yang anti tarikat ni, kita kata syekh tarikat kita khabar, ukuran amalan kita ialah solat. Boleh, tuan-tuan? Jadi kita kata kita tidak akan bermudah-mudah dalam urusan solat. Kalau kamu tidak termasuk, kata syekh, tengok solat kau macam mana, tenang dan khusyuk ke, lalai dan gopoh. Tuan-tuan, dalam solat macam mana? Tenang, alhamdulillah. Ya, khusyuk, alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, fawaidul lil musallin, neraka wail bagi orang yang semayang, alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun? Tak ingat rakaat, lupa, merewang-rewang kita fikir. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dialog antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Syaibanur Ra'i. Syaibanur Ra'i ni, tuan, tak ada dalam kitab, jarang disebut nama dia. Dia pun tak tulis kitab pun, dia tak ada ceramah pun. Tapi tuan-tuan, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Syafi'i jumpa Syaibanur Ra'i, tanya hukum. Mam, syekh nak tanya hukum. Orang yang lupa dalam solat, kata Imam Ahmad, tanya Syaibanur Ra'i, apa hukum orang yang lupa dalam solat dalam bab sujud sahwi? Syaibanur Ra'i kata apa? Kau nak dan jawab ikut mazhab kau ke mazhab dan? Mazhab kau tu mazhab apa? Mazhab fiqah. Ini Imam Hanbali, Ahmad, ini Imam Muhammad Syafi'i. Kau nak ikut mazhab syariat ke mazhab hakikat? Okey. Maka Syaibanur Ra'i menjelaskan dari sudut syariat, orang yang tertinggal, kita kata tadi sunat ab'ad, kunut, sunat ab'ad tahiyat awal, dia sunat sujud sahwi.
melakukan sesuatu perkara tuan-tuan, terlebih rakaat, terkurang rakaat, teringat, ditegur oleh imam, oleh makmum, kita sujud sahwi. Itu fiqh, itu syariat. Tapi kata Imam Syaiban Ar-Ra'i menjawab soalan Imam Ahmad ditemani oleh Imam Syafi'i ketika itu, kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, itu mazhab fiqh, mazhab tasawuf semayang batal. Kau semayang, kau tak ingat Tuhan, apa guna semayang kau tu? Kau kata kau togak, kau kata Allahu Akbar, kau kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, kau kata maliki yaumiddin, tapi otak kau ke mana? Semayang batal. Ikut Imam Syaiban Ar-Ra'i. Sebab itu tuan, perbandingan ilmu hakikat ini dia dalam, dia halus, dan imam-imam fiqh kita menerima tentang hakikat ilmu itu. Faham tuan-tuan kan? Jadi kita ukur tuan-tuan dengan tahap mana khusyuk kita. Hendaklah kamu kalau tak khusyuk, kalau kamu tidak termasuk dua sifat yang pertama tadi, kalau kau tak khusyuk, tak tenang, kau gelojoh, kau lalai, maka letaklah tanah atas kepala. Taburkan tanah atas kepala. Nanti kita ni orang yang cuai, orang yang lalai. Kita nak orang hormat kita, kita nak orang jadi orang berpengaruh, kita nak orang pandang kita mulia, tapi sebenarnya kita hina di sisi Allah Ta'ala, kerana solat kita pun tak beres lagi sebenarnya. Tuan-tuan ya. Kemudian kata Syekh lagi, hal ini adalah kerana siapa yang menjadi rakan kepada penjual minyak wangi, nescaya dia akan dapat wangian itu. Kita semayang tuan-tuan, semayang kita tu melahirkan wangian, akhlak-akhlak yang wangi, perbuatan-perbuatan yang wangi elok. Pasti dan pasti tuan-tuan, semayang kita tadi tu dapat mencegah fahsya dan mungkar. Tuan-tuan, kita bikin sikit lagi solat itu merupakan penyertaanmu dalam majlis Allah Ta'ala. Jadi kita sedang berhubung dengan Allah Ta'ala. Jika kamu menyertai majlis Allah, tapi kamu tak dapat khusyuk, tak dapat takut, tak dapat takwa, ini menunjukkan kamu ni ada penyakit. Apa penyakit kita? Kita ni orang yang sombong sebenarnya. Walaupun kita nampak sujud, tapi sombong. Dalam sujud pun nak sombong lagi. Kamu ni sebenarnya ujub, bangga diri, dan baca sodap, ilmu dan banyak, dan paling kaya kat sini. Ujub, bangga diri. Tuan-tuan, tidak beradab. Ini menyebabkan tuan-tuan terangkatnya rasa khusyuk dalam ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang yang sombong di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Maksudnya, orang sombong dia tak akan sampai masjid. Orang sombong dia tak suka sedekah. Orang bongkak dia tak suka sujud. Orang sombong dia tak suka beramal. Ini Allah dah taling. Kalau dah tapis, kau tak payah masuk masjid. Kau pergi duduk luar diam-diam. Esok kau mati, esok kau duduk depan imam. Orang sombong Allah dah tak sudi jumpa dia. Nauzubillah min zalik tuan-tuan. Kita juga hari ini berpakaian macam orang sufi. Pakai ridak kiri, kita macam orang tarikat. Tapi tuan-tuan, kalau hati kita masih ada sombong, act dengan kawan kita, bangga diri tuan-tuan, itu pun menyebabkan zikir kita tu tak ada kesan, kurang kesan dia. Ya kan? Kalau ada pun bagi siapa yang solat, tidak patut baginya bersegera untuk balik. Kaki kita tengah gangkek nak balik. Apalah ustaz ni panjang lah dia malam ni kan. Lepas solat jangan copek nak keluar, kata Syekh. Sebaliknya zikir dulu, istighfar. Kita dah sebut tadi, kita mengamalkan aurat Imam Ahmad Al-Qushashi, aurat Qushashiyah. Buku tu diterbitkan oleh Jabatan Mufti tuan-tuan. Aurat Qushashiyah. Ini kerana mungkin solat kita tadi Allah tak terima, nauzubillah min zalik. Solat kita tuan-tuan jadi macam kain buruk, baling kat muka kita. Ambil lah kau punya semayang ni, tak apa-apa semayang kau. Nauzubillah tuan-tuan kan. Itu hadis tu sebut macam tu kan. Maka dengan sebab istighfar lepas semayang nanti berdoa, kita ada pula wirid tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Top up pula sikit qabliyah ba'diyah pula. Mudah-mudahan Allah terima tuan-tuan. Apabila selesai solat, lantas istighfar sebanyak 3 kali. Ini sekurang-kuranglah istighfar. Dan kita lengkapkan dengan wirid-wirid kita tuan-tuan, insya-Allah. Bulan depan kita sambung min a'zamil amrad asyakku fir rizq. Berapa ramai orang yang kamu anggapnya lintasan, tetapi apabila datangkan kepadanya beberapa
walidat nescaya dizahirkan insya-Allah. Yang ini kita sambung pada pengajian bulan hadapan. Tuan-tuan, saya nak maklumkan satu, Tuan Haji Zainal minta izin, saya sedang insya-Allah bulan 11 ni pihak Ma'had, pihak Sahah Ja'fari akan menaikkan bangunan Ma'had yang baru, lebih kurang 1 juta jugalah. Jadi saya mohon tuan-tuan tolong sama-sama, ada rezeki bolehlah share, tabung itu juga membantulah ya. Dan tuan-tuan kalau ada rezeki lebih-lebih sikit tu nanti tuan-tuan PM saya lah, saya tak jadi PM dah ya, saya PM topi lah macam Parlimen Teluk Kemang, samalah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan nanti PM saya walaupun nak sedekah, nak zakat, nak wakaf atas nama keluarga ibu ke arwah ke, tuan-tuan bantu saya lah. Kita nak mula insya-Allah bulan 11 kita nak mula naik bangunan baru. Dan juga nanti lepas Isyak siapa yang berminat nak beli majalah tasawuf Islami, harganya RM10, kosnya RM7, RM3 pun nak masuk tabung juga. Tuan-tuan boleh tu niat menyumbang jugalah. Terima kasih Tuan Haji Zainal dan semua. Kita jumpa bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.